pagi. Terima kasih bagi saya peluang. Sebenarnya ni first time tau saya sharing. Sebab tak dapat nak sharing, sibuk dengan kelam kabut dengan anak-anak kan. Okay, terima kasih bagi saya peluang. Sebenarnya sudah nak cakap apa ni. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Datuk dan semua yang meraihkan saya penyerahan kereta tu. Sebenarnya saya macam mimpi lagi ni Datuk sebenarnya sebab mula-mula tu saya cakap dekat Kak Ina saya nak ambil kereta. Lepas tu Kak Ina cakap nak ambil kereta apain? Ambil MERS lah sebab saya ikut apa yang Sifu pernah cerita dekat CBM Ina. Kata, Ina kecil, you nak bawa rumah ke pergi tayang dekat orang ke apa semua kan? Lepas tu belilah satu kereta untuk nak buktikan yang you ni boleh dalam bisnes kan. Takkanlah you nak bawa rumah apa semua tu. Itu yang suami saya cakap. Okey, cuba kita aim satu untuk kita ambil satu something yang kita boleh buktikan yang diri kita ni boleh walaupun walaupun saya ni seorang suri rumah, kita buktikan yang kita ni boleh. Okey, lepas tu saya cakap okeylah saya cuba. Lepas tu saya ambil kereta, lepas tu lulus dan Kak Ina cakap, Ain ada gambar kereta tak? Nak buat apa Kak? Sifu nak buat poster. Buat poster? Saya pun macam dah bagi gambar tu, terus siap. Lepas tu saya cakap, cepat pula. Rasa macam teruja tau dapat poster daripada Sifu yang buat. Lepas tu tiba-tiba Kak Ina bagi kat saya $1,000,000 jaguh mula-mula kan. Lepas tu saya pun saya tak terfikir pun yang nama tu diberi best sangat maksudnya kan daripada Datuk. Sebab sebelum ni saya cuma cakap dengan suami, okeylah MDJ buat MDJ lah sebab tak ada nombor lain yang sesuai. Lepas tu last kali Kak Ina cakap, $1,000,000 jutawan. Best juga nama ni. Rasa macam satu aura dan semangat yang sangat-sangat tak boleh nak ungkap macam mana. Dan lagi satu, saya rasa syukur sebab masa event tu saya dapat sambut juga sekali bersama ibu saya tercinta di Kelantan. Dia datang kat Kuantan, dia kata Mak nak datang juga. Okey, saya minta untuk adik uruskan surat untuk pelepasan merentas. Alhamdulillah dipermudahkan, dapat dia orang datang sama-sama raikan saya. Okey, sebenarnya itu satu matlamat saya sebenarnya sebab saya memang nak ambil kereta tu nak mak saya hadir sekali sebenarnya sebab saya nak tunjuk dan buktikan dekat mak saya sebab ada satu ayat yang mak saya masa saya cakap dekat mak saya tahun 2015 saya cakap, Mak, Kak tak nak kerja. Kak nak jaga anak, duduk rumah, bisnes je. Lepas tu mak saya cakap, belajar tinggi-tinggi, nak duduk rumah je. Habis nak buat apa? Apa tu, saya tahu maksud dia. Sebab mak saya daripada saya sekolah duduk Mahat dulu, saya sekolah asrama, sampai matrik, sampai universiti, memang mak saya yang tanggung saya, yang sara saya, yang keluarkan segala-galanya untuk saya. Dan sampaikan masa dekat U tu, dia sanggup keluarkan satu kereta untuk saya, ulang alik sebab saya anak perempuan seorang. Dan saya cakap kat mak saya, tak payah kereta, nak motor pun tak apalah. Lepas tu motor abang ke motor ni kan, dia kata, arwah abah saya cakap, awak tu perempuan, mana boleh bawa motor, bawa kereta. Lepas tu saya cakap, okeylah tak apalah, mak saya belikan, keluarkan sebiji kereta. Dan kereta tu 10 tahun saya guna, 2 tahun berbakti dengan saya dalam forever, cari rezeki apa semua. Okey. Lepas tu saya pun cakap dalam diri saya, saya cakap, ya Allah, aku nak buktikan kepada ibuku yang aku boleh berjaya walaupun dalam bisnes.
Sebabnya saya ni degree marketing tau. Serius, saya degree marketing tapi saya tak minat nak membaca, tak minat nak membaca, memang tak minat. Saya cuma minat dalam nombor je. Matematik saja. Tapi saya minat juga dalam berniaga. Tu yang saya fikir, mungkin Allah nak lorongkan saya dalam tak perlu bekerja tapi berniaga dalam platform yang tepat, sebab saya tak pernah join apa-apa MLM. Saya bisnes selama ni, saya hanya bisnes yang biasa-biasa je. Saya pernah labur, itu pertama kali saya melabur dalam bisnes personal shopper. 10,000 saya keluarkan saya punya modal, saya tak nampak kat mana perginya modal tu. Tapi saya pun cakap, suami saya cakap, mana duit awak ni? Tak tahulah. Saya rasa macam selepas saya dapat Forever, pertama kali saya dapat bonus tu RM400, saya rasa macam banyaknya. Rasa macam tak pernah dapat satu bonus yang rasa macam banyak macam tu sekali. Sebab saya kerja pun 2 tahun kerja, ada degree, paling banyak 500. Paling sikit 800 saya punya bonus, saya punya gaji. Jadi saya rasa macam ya Allah, tak boleh nak ungkap macam mana. Lepas tu 3 bulan pertama pun tahun 2016 saya dapat 4,000 lebih. Dalam Forever saya tengok CP58. Masa tu saya belum lagi orang kata pandai lagi nak save itu ini apa semua. Sebab masa tu upline saya tak guide saya lagi dan saya tak tahu apa-apa pun. Saya terhenti, saya tahu apa. Satu ber 5cc. Itu satu orang kata benda pertama saya kenal dalam Forever, 5cc. Walaupun tak tahu apa-apa, saya cuma buat je. Dan untuk pengetahuan semua, 5cc pertama saya buat tu saya langgar dinding. Saya tak tahu apa-apa. Saya buat, saya ingatkan total cc. Ya Allah, buat tu semangat punya buat. Tengok-tengok, tahu benda yang sebenar, saya menangis. Cakap kat suami, saya buat salah 5cc. Kenapa ni? Salah aku buat ni. Lepas tu suami cakap, okey tak apa. Kita cuba lagi tahun 2017. Okey, saya pun 2017 bulan 1 saya pergi umrah. Saya dah cakap dalam diri, okey, aku pergi ni moga ada petunjuk dan jalan untuk orang kata apa perjalanan aku selepas ni. Sebab kita tak tahu perjalanan kita kan. Lepas tu saya bulan 1 juga balik daripada umrah, CBA Mina, personal task saya, dan dia cakap, okey Ain nak buat 5cc macam ni. Saya boleh, okey aku dah tahu apa semua. Lepas tu saya pun dalam hati dan saya cakap, okey aku akan fokus kepada 5cc. Saya buat 5cc pada tahun 2015 pun ada juga saya langgar dinding sebab saya tak tahu 1cc personal tu tak cukup 1cc. Cabin bag tak dapat. Rasa macam ya Allah, hanya 0.01cc saja tak cukup. Rasa macam rugi sangat sebab ni 12 bulan saya buat 5cc tak dapat cabin bag. Apa perasaan? Sebab itu adalah satu penghargaan untuk diri saya. Walaupun hanya cabin bag, tapi satu penghargaan yang paling besar saya rasa yang orang kata seorang suri rumah nak achieve suatu benda ni sangat-sangat terhad tau. Jangan ingat suri rumah ni boleh buat semua benda. Boleh fokus full 24 jam bisnes. Tak. Sebab saya buat, saya ada timing saya. Timing saya kena buat, jadual yang saya kena atur sendiri. Dan juga saya diuji lagi dengan suami PJJ. Saya handle 3 orang anak kecil-kecil. Dan orang kata satu yang nak kena kat sini, mental, mindset kena kuat. Kalau tak kuat, ya Allah, rasa kecundang lah. Betul saya cakap, memang kecundang. Tapi Allah itu maha adil, Allah itu maha mengetahui. Saya buat kerja saya, ikut apa yang saya dah aturkan. Jadual saya dah ada. Dan saya kat sini, saya nak korang pegang 5cc kuat-kuat. Saya 3 tahun pegang 5cc seorang-seorang.
saya VIP nak ke supervisor setahun setengah. Buat 5 sisi saja setahun setengah. Lepas tu daripada supervisor ke manager pun setahun setengah. Bukannya saya orang yang cepat macam orang biasa, orang lain. Saya cakap dalam hati, kenapa orang lain cepat? Aku macam ni. Kenapa? Tapi ramai di kalangan saya bagi saya positif aura. Dia kata leader-leader dekat Johor. Upline saya leader saya dekat Kuantan, saya dekat Johor. Saya jumpa sideline dekat center semua, saya cakap diorang selalu bagi semangat. Ain, sampai masa hari nanti kau akan dapat. Kau sabar je. Kau buat je. Okey kak, saya buat. Saya buat kak. Saya takkan tinggal 5 sisi ni. Saya takkan tinggal. Sebab itu saya dah nampak. Sebab saya dah nampak apa Forever nak bagi dekat kita. Kalau korang faham 5 sisi tu, korang fahamlah betul-betul apa yang Forever nak bagi dekat kita. Kalau korang dah sampai tahap macam tu, korang akan rasa macam memang Forever ni gila lah. Gila sangat-sangat. Serius saya cakap, memang gila. Lepas tu tahun 2019 Allah hadirkan saya seorang fighter. Hampir nak terlepas fighter saya tu sebenarnya. Dia tunggu saya 2 jam dekat center. Lepas tu hanya nak makan sendiri. Tapi kuasa Allah. Saya tengok dia satu. Dia kata, Ain, dia beli hari ni tahu barang. Ain, barang dah habis. Kau ni kenapa? Jual macam mana? Dah habis beli hari ni sekotak contoh. Sekotak hari ni esok dah habis. Sekotak. Macam mana tu? Lepas tu saya cakap, okey. Nak tanya, buat rekrutmen tak? Dia kata tak. Okey, kenapa tak buat rekrutmen? Ini benda yang Ain pegang. Rekrutmen penting. Buat rekrutmen. Sebab daripada rekrutmen, Sifu pun pernah cakap, kita perlu melebar. Ini rangkaian. Bukannya kita menjual. Kita bina rangkaian. Dengan rangkaian yang kukuh, dan saya ingat juga, apabila rangkaian kita kukuh, akar kita kukuh, confirm pokok akan berbuah sangat lebat lepas ni. Okey? Lepas tu, saya cakap 2020, okey, bulan 1 dia join 2019 bulan 10. Bulan 1 2020 dia settle supervisor. Saya dah terkejut sebab dia dah langgar dinding tau. Dia langgar dinding. Dia cakap Ain dah penat. Okey, fine, dah penat. Ikut apa yang saya cakap. Cuba buat rekrutmen. Dia buat rekrutmen bulan 1 dia settle supervisor dia. Okey, lepas tu bulan 3 Ain settle manager. Itu setahun setengah tau. Setahun setengah dalam dunia supervisor nak ke manager. Macam mana perasaan tu? Orang lain dah naik pucuk-pucuk, dah pergi 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tapi saya masih tak situ. Saya nak capai 25 sisi ambassador tu 2019 4 kali sahaja saya capai. Yang lain tak dapat. Tapi still saya punya orang kata momentum 5 sisi, 5 sisi, 6 sisi, 7 sisi tu ada, aktif. Sebab rekrutmen, percaya dengan rekrutmen. Apabila korang percaya dengan rekrutmen, korang akan tahu macam mana dia punya kuasa rekrutmen tu. Lepas tu 2020 bulan 3 tu lah, rasa gila-gila, rasa sale. Dah start MCO kat situ. MCO kot tak ada apa yang boleh nak cakap. Sebabnya semua tergantung dekat tangan. Saya pun kat tangan ni tak reti juga online ni sebenarnya. Banyak kepada face to face apa semua pakai. Tapi orang kata dengan MCO kita boleh buat semua benda. Dengan barang lambat sampaikan saya punya leader kat bawah ni, Ain, tak boleh. Kau jangan cari pasal Kita dah satu jalan ni, dah satu straight, buat. Jangan fikir negatif, jangan fikir tak boleh. Lepas tu bulan 7 saya sebenarnya saya ngandung masa tu. Bulan 7 saya bersalin. Saya bersalin bulan 7 dan oleh saya tengok saya punya fighter dia dah nak ke manager tau. Siapa tak debar? CBM Mina kata, Ain, kau kena tukar gear. Kalau tak, macam mana kau nak FUD? Sebab dia nak nak manager. Debar, memang debar masa tu. Saya dalam pantang. Saya cakap apa? Kak, boleh ke ni? Kau boleh, Ain? Kau boleh. Okay, fine. Saya buat macam mana Bayangkan nak bersalin ni,
nak bersalin bulan 7 ni, hari ni nak bersalin semalam, esokkan tu saya masih dalam center tau. Saya masih dalam center. Saya cari sisi, saya korek sisi lagi. Selagi saya belum bersalin, saya duduk dalam center. Saya cari saya punya sisi. Sebab saya dah ada target saya. Berapa hari bulan perlukan berapa sisi. Itu orang kata planning kita kan. Kita kena planning. Okey, dalam satu bulan kita nak cepas 150 sisi. Berapa satu hari kita kena ada sisi. Kat situ saya buat planning. Lepas tu, okey, saya lambat. Saya punya nak bersalin, nak bertuah ni lambat 10 hari tau lambat. Daripada 5 hari bulan, 11 hari bulan baru dia keluar. Lepas tu saya cakap, okeylah, dalam minda pun masa nak bersalin pun pasal fikir pasal sisi. Tak tahulah kenapa. Ini orang kata saya punya leader CBM Ina lah ni punya pasal. Dia selalu dia cakap kat Ain akak dulu pun nak bersalin, duk fikir lagi pasal forever. Tak tahu kenapa. Jadi orang kata dia fikir apa yang leader kita buat. Betul tak? Lepas tu bulan 7 alhamdulillah saya cakap masa tu mak saya ada kat rumah saya. Saya cakap kat mak saya, Mama, tolong doa kakak F2D level 1. Gapo tu level 1 F2D tu? Mak tak payah tahu. Saya cakap, Mak tak payah tahu. Mak perlu doakan je. Doakan kak nak level 1 forever to drive. Saya cakap macam tu. Okeylah. Alhamdulillah. Saya berjaya walaupun dalam pantang 3-4 pagi aku tak tidur. Aku korek sisi. Sebabnya orang kata satu orang yang lain macam nak cari juga. Aku nak capai juga. Aku nak kena juga jadi macam orang lain. Sebab aku dah ada dekat tahap macam ini, aku kena buat. Tak boleh nak stop, tak boleh nak buat apa. Kena jalan terus. Lepas tu, saya settle F2D level 1, manager saya settle manager. Saya punya fighter settle manager. Okey, settle manager, saya akan flow lagi dekat dia. Okey, bulan 11, saya cabar dia. Settle F2D level 1. Saya bagi cabaran 3 bulan. Masa bulan ketiga, bulan pertama dah settle, bulan kedua dah settle, bulan ketiga 5 hari lagi nak closing. Ain, tak boleh give up. Astaghfirullahalazim. Dalam hati ni mengucap, tak nak cakap apa. Rasa macam, kenapa kau ni hanya lagi ada dalam 40-50 cc tau. Lagi. Lepas tu, I cakap, jom kita jumpa. Jumpa dia, korek sisi, keluar apa yang patut, apa semua senjata semua keluar. I cakap, okey, dah settle. Kau buat ni. Dia ikut semua. 1 hari sebelum closing dah settle 150 cc F2D level 1. Astaghfirullahalazim, saya rasa macam syukur sangat-sangat ada dalam rangkaian saya F2D. Bawa sekali nak berjaya sama-sama. Itu impian saya tau. Dan saya pernah, dia pernah cakap kat saya, Ain, saya nak challenge saya punya gaji hakiki. Saya cakap, okey, sekarang dah terima belum gaji hakiki? Dia kata, sudah Ain. Alhamdulillah, subhanallah, saya dah boleh, orang kata, satu matlamat saya juga untuk fight dia punya gaji hakiki. Itu saya punya impian. Dan 2020 pada bulan 12, 24 hari bulan 12, saya settle chairman bonus manager level 1 lagi. Ya Allah, subhanallah. Yang tu saya tak boleh nak cakap apa. Sebab apa? Tak ada dalam minda. Tak ada expectation pun yang aku ni boleh buat CBM sebenarnya. Sebab saya nak PNM saya lagi ada dalam 70 cc. Lepas tu, yelah saya ni ramai user. Saya ramai user. Nak capai 70 cc, korang rasa macam mana rasa. Tapi dalam situ Allah hadirkan saya fighter. Buat 5 cc sampai 3 orang saya punya PNM. 5 cc PNM, 5 cc buat pegang 5 cc 5 orang. Lepas tu dalam saya punya orang kata manager punya cc tu, saya guide dia betul-betul. Okey, yang bawah dia pun 2-3 orang naik supervisor, seorang settle manager, bawah dia settle manager. Dan alhamdulillah saya capai. Itu pun CBM Ina kata, Ain, 20 hari bulan kau kena settle CBM. Kak, 20 hari bulan kak,
Sabar Kak, sabar. Saya kena ada tune saya dulu Kak. Okey, saya buat dan dalam doa saya sentiasa saya doa, "Ya Allah, aku nak CBF 25 hari bulan 12 2020." Alhamdulillah, saya capai juga dengan tarikh yang betul-betul tepat Allah bagi. Dan kat situ juga saya minta doa daripada mak saya. Mak saya dekat Kelantan, hari-hari saya telefon dia. "Ma, doakan Kak CBF level 1." Apa benda pula CBF ni? Ya Allah, hai kata mak, tak apa mak, tak payah tanya, mak doa je. Doa je. Okey, mak doa. Alhamdulillah saya capai. Dan 2021 bulan 2 saya settle Eagle Manager. Ya Allah, si Eagle Manager ni subhanallah. Saya dapat seorang fighter juga daripada Kedah. Settle saya punya supervisor dan seorang lagi settle supervisor juga. Dan settle saya punya semua insentif saya ambil. Alhamdulillah 2020 saya ambil semua insentif dan saya rasa forever ni gila sangat-sangat. Alhamdulillah saya rasa doakan saya tahun ni saya akan bawa seorang CBM bawa saya dan settle seramai mungkin 5cc, 25cc, manager yang ramai lagi dalam bawah semua rangkaian saya. Doakan saya. See you at the top. Terima kasih Dato'. Wah.